Okey ya, kita mulakan surah Az-Zukhruf, mula daripada ayat pertama ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf ni maknanya perhiasan ya. Perhiasan. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Hamim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal kitabi, demi kitab. Mubin, yang terang. Ayat 2 ya. Ayat 3. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alnahu, telah kami jadikan akannya. Qur'anan, akan Al-Qur'an. Arabian, berbahasa Arab. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Ta'qilun, kamu mengerti. Ayat 4. Wa innahu, dan bahawasanya ia. Fi, dalam. Ummil kitab, ibu kitab. Ladaina, di sisi kami. La aliyun, sungguh amat tinggi. Hakim, lagi amat bijaksana. Baik ya, semak semula. Surah Az-Zukhruf. Zukhruf ini ialah dengan makna perhiasan. Surah ini adalah surah yang ke-43. Ayatnya ada 89 ayat. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ya. Hamim juga, ya, di antaranya diterjemahkan dengan perkataan ya, hatu hamidun, ya, sifat Allah bersifat hamid, terpuji. Ya, kemudian mim dengan perkataan majidun. Majidun itu maknanya yang mulia, yang amat mulia. Jadi dua-dua ni ya, terkadang juga ada Quran-Quran yang terjemahkan demikian. Hatu sifat Allah, mim juga sifat Allah. Jadi hatu hamidun, ya, amat terpuji, majidun, amat mulia. Tapi yang lebih selamat, kita letakkan maksud Allah lebih mengetahui maksudnya. Serah pada Allah. Ya. Wal kitabil mubin, dan kitab yang terang. Kitab yang terang ni maksudnya ialah kitab Al-Quran. Yang terang itu ya, menzahirkan, ya, menerangkan tentang jalan petunjuk dan apa yang dihajati oleh syariat. Itu makna kitab tadi, ya, kitab yang terang. Ya. Menerangkan jalan petunjuk dan menerangkan juga ya, jalan syariat dan apa yang dihajatkan oleh manusia. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami telah kami jadikan dia, iaitu Quran ini, berbahasa Arab. Qur'anan Arabian, berbahasa Arab. Ini la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu mengerti.
Allah telah menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab. Cuba kamu mengerti atau ta'kiluni daripada perkataan akal. Cuba gunakan akal. Ya, kenapa Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ini, turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab? Tidak seperti Taurat dan Injil, ya, berbahasa Hebrew. Ya. Tapi menunjukkan bahawa ya, akhir zaman ini, ya, yang boleh menampung bahasa wahyu Allah ini ialah bahasa Arab. Sebab dikaji bahawa bahasa Arab ni mempunyai tata bahasa yang paling tinggi, ya, dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Maka terbuktilah bahawa ya, baris-baris yang ada dalam ayat Quran ini, ya, semuanya mengandungi ya, ilmu nahu, ya, yang tidak ternilai, ya, dia punya ketinggiannya. Tak ada pada ya, bahasa-bahasa lain. Begitu juga dalam segi ya, tata bahasanya, nahunya, sarafnya, ya, ataupun balaghahnya, ya, berbagai-bagai ilmu yang dikatakan ya, begitu tinggi, ya, nilai bahasa Arab ni. Sebab itu sampai sekarang bersyukur kita menerima Al-Quran ni masih ada asli lagi dibandingkan Taurat dengan Injil. Taurat pun dah tak tahu aslinya yang mana, dan Injil juga mereka dah bingung yang mana yang asli. Sampai 13 Injil, ya, mana satu yang asli? Ya. Dan masing-masing puak mengatakan Injil dia yang benar. Sedangkan kita ke mana-mana saja pun, Quran kita masih jumpa yang asli lagi macam mana kita dapati. Terkadang ada jugalah orang-orang musuh-musuh Islam yang mengelirukan, membuang-buang kalimah, merosakkan baris pun ada, ya, ditukar-tukar baris, ya, dan kalimat pun ditukar. Tapi ya, perbuatan mereka itu sekelip mata dapat diketahui. Dan umat Islam yang bertanggungjawab terus memperbaiki, terus menolak Quran-Quran yang diselewengkan. Jadi alhamdulillah. Ya, maka ya, sebab itulah Quran turunnya dalam bahasa Arab. Ya, kita tengok kagum bahasa Arab. Itu baru kita nampak dalam segi tata bahasanya. Dalam segi tulisan dia pun kita rasa cukup seni. Tulisan dia saja, tulisan Arab dia ni, ya, atau tulisan Arab nasah ni, ya, cukup seni, ya, atau had nasah ni. Ya. Had nasah ni yang mudah dibaca lah, yang kita baca ni, ni had nasah macam ni, ya, senang dibaca. Kalau hufi, ya, dan lain-lainnya, ya, terkadang sampai kita tak boleh baca, dan macam cacing kerawit, ya. Biasa itu untuk hiasan-hiasan dinding, hiasan masjid, dia gunakan had-had yang lain lah, ya. Jadi had-had lain tu kadang kalau siapa faham boleh baca, yang tak faham langsung tak boleh baca. Yang senang ya had nasah macam inilah yang kita boleh baca, ya. Itu Allah turunkan Quran ini dalam bahasa Arab, ya. Cuba kita perhatikan kedudukan, ya, dia punya, ya, akhir ayat, ya, kemudian kedudukan, ya, fi'ilnya, isimnya, begitu seni dalam segi tulisan, ya. Seni sekali, ya. Sebab itu kalau orang, ya, mengambil pelajaran had untuk menulis ni, ya, dia menulis, ya, kesenian tulisan ni, dia kagum dengan tulisan-tulisan Arab ni, ya. Dia punya indah cantiknya. Boleh dibaris pula tu. Ya, boleh dibariskan, yang lain tak ada, ya. Yang lain tak payah dibariskan, ini boleh dibariskan, ya. Baik. Wa innahu, dan bahawasanya ia Quran itu fi umil kitab, dalam ibu kitab. Ibu kitab ni mana di Lauh Mahfuz. Ya, ibu kitab ni di Lauh Mahfuz. Mana Quran ni asalnya di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit dunia, ya, pada bulan Ramadan. Ya.
Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan Al-Quran. Jadi Quran tu dah turun ke langit dunia. Langit dunia kemudian diturunkan kepada Nabi secara beransur-ansur. Asalnya fi ummil kitab, dalam ibu kitab iaitu di Lauh Mahfuz. Ladaina, di sisi kami itu Allah. La'aliyun hakim, sungguh dia amat tinggi nilainya, lagi amat bijaksana. Ya. Jadi ketinggi di situ dia nak menunjukkan kitab, ya, bukan tinggi ni amat tinggi ni makna Allah, bukan. Aliyun ni tinggi ni ya sifat atau nilai kitab itu. Dan hakim ya yang ya bijaksana. Maknanya di dalamnya mengandungi ya hikmah. Ya, makin banyak kita membaca Quran, makin banyak hikmah kita dapat. Makin banyak kebijaksanaan kita dapat. Itu maknanya. Ya. Okey, kita tengok sedikit tata bahasa. Ya. Sedikit tata bahasa di sini kita tengok ayat yang ketiga. Ayat ketiga, ta'kilun. Ya. Ta'kilun ni adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Jadi, ya, fi'il mudhari ni kalau kita nak jadikan fi'il amar, kita matikanlah. Wanun tinggalkan, wanun tu sebagai tanda jamak. Huruf asalnya sampai lam saja. Jadi lam tu kita matikan dengan qaf. Nak jadikan fi'il amar, maka qaf lam mati bawah qil. Mata bunyilah qil. Ya, ain dia tidak boleh bunyi sebab ain tu bertanda mati. Ta tu adalah mudhari, kita tinggalkan. Jadi bila ain tanda mati tak boleh bunyi, kita tambah dengan alif. Tambah dengan alif. Bila tambah dengan alif, bunyikan bawah. Ya. Bunyi bawah, maka bunyilah i'kil. Ya, i'kil tu fi'il amar. Suruh. I'kil. Kalau nahi la ta'kil. La ta'kil. Ya. Ta ain qaf lam ta'kil. Jadi la ta'kil, ya. Fi'il madinya aqala. Ain qaf lam. Ain qaf lam tu aqala. Mudhari'nya yaqilu. Ini mudhari' ni. Ta tu tukar jadi yaqilu sebab kita nak menyebut fi'il mudhari' mula dengan yaqilu, ya. Fi'il amarnya i'kil. Ikut mudhari'nya tadi i'kil. Nahinya la ta'kil. Ya. Aqala yaqilu i'kil la ta'kil. Ya. Cuba sebut. Ya. Madinya apa? Aqala. Mudhari'nya yaqilu amar, i'kil nahi la ta'kil. Itulah pecahan dia. Kalau nak jadikan isim fa'il, ain tu kena bariskan harkat alif. Jadi macam tu. Kemudian qaf ni memang ke bawah. Ki, kemudian lam tu tanwinkan lun. Kilun. Mana yang mengerti atau yang berakal. Kilun. Ya. Itu namanya isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Kilun. Kilun. Kalau jamak akiluna. Kalau jamak akiluna. Baik, ya. Kita sambung lagi. Ya. Ayat seterusnya. Tambah ya. Ada yang. Oh ya, okay, yang tambah yang. Itu isim fa'il. Dalam segi makna. Dalam segi makna tambah yang. Yang mengerti.
Tapi kalau jamak tambah waw nun, akiluna, itu tambah jadi jamak lah. Kalau jamak tambah orang-orang yang, macam tu. Ni. Orang-orang yang mengerti. Baik, kita sambung ya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ini kena terjemahkan yang berbeza ya. Afanadribu ankum. Afanadribu, maka apakah? Maka apakah nadribu, kami patut berhenti? Afanadribu, saya ulang. Maka apakah patut kami berhenti? Ankum, dari kamu. Az-zikra, menurunkan Al-Quran. Dalam bracket menurunkan ya. Ini maknanya apa ni, dia punya ayat-ayat ni susunan dia susah nak dipaham kalau tak dijelaskan ya. Maka apakah patut kami berhenti dari kamu ya, menurunkan wahyu. Sofha ni maknanya hentikan. In kuntum, jika adalah kamu. Nanti sofha pula, hentikan pula. Sofha tu maknanya palingan. Sofha ya, palingan. An, bahawa. Kuntum, adalah kamu. Kauman, kaum. Musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Baik, sama semula ya. Afanadribu ankum az-zikra sofa. Maka apakah patutnya kami berhenti dari kamu menurunkan az-zikra, iaitu zikra ni zikir, maknanya ayat Al-Quran ya. Az-zikra ni zikir atau yang dimaksudkannya Al-Quran. Sofa ya, palingan. Sofha tu palingan. Mana adakah Allah nak berhenti ya, atau nak memalingkan daripada turun Al-Quran ya? Tak ada. Maknanya tidak akan berhenti dan tidak akan berpaling untuk menurunkan Al-Quran ini. An kuntum kauman musrifin, bahawa adalah kamu kaum orang-orang yang melampaui batas ya. Sebenarnya kamu ya, adalah kaum yang melampaui batas ya. Sofha ni ikutkan Arab dia ialah ya, imsakan
Imsak ni maknanya kan menahan. Menahan tu mana berhenti. Macam kita imsak bulan puasa. Jadi makna sofa ni makna imsak. Jadi imsak tu ya berhenti ataupun menahan. Ya. Allah tidak akan berhenti, tidak akan menahan ya turunnya Al-Quran ini. Walaupun ya kaum musyrikin melampaui batas ya terhadap nabinya, ya, terhadap rasulnya. Okey. Kita olah sikit tata bahasa yang ada pada ayat ini. Ya, perkataan ya, yang kita jumpa di sini ialah ya perkataan nadribu. Ya, nadribu. Kalau kita nak jadikan fi'il amar nadribu ya, bukan asalnya nadribu. Di sini nadribani sebab ya, betul nadribu. Bukan nadriban, nadribu. Nadribu ni ialah fi'il mudhari. Jadi kalau kita nak jadikan fi'il amar macam mana? Kaedah macam tadi jugalah. Macam mana? Matikan apa? Matikan ba. Jadi bunyi apa? Rib. Kemudian dot tanda mati boleh bunyi tak? Kalau tak boleh bunyi letak apa? Letak alif. Okay. Bunyi apa sekarang? Idrib, ke bawah. Idrib. Baik. Kalau nahi? La tadrib. Daraba ni mempunyai makna yang banyak dalam Quran, berbagai-bagai. Tapi di sini ya makna dia makna berhenti. Ya. Makna berhenti. Daraba ni adalah digolongkan dalam makna yang banyak. Makna pukul, makna contoh, ya. Makna timpa. Di sini makna tahan. Ya. Makna tahan. Baik. Kalau madinya daraba. Mudhari'nya yadribu. Yadribu. Mula dengan ya dulu ya, yadribu. Amar idrib. Nahi la tadrib. Ya. Isim fa'ilnya apa? Panjangkan dot tu. Doribun. Dia timbangan dia mesti nak sama. Satu panjang, kemudian yang kedua bawah. Dori. Macam tu. Fa'ilun. Doribun. Ya. Itu maknanya yang ya berhenti atau yang memukul. Perkataan musrifin ini jamak muzakkar salim, isim fa'il ya. Isim fa'il jamak muzakkar salim. Ya, musrifin ini sebab ya nahu kalau asal bunyi kita bunyikan waw, musrifuna. Musrifuna. Mana orang-orang yang melampaui batas, ya, musrifuna. Baik. Kalau isim fa'il guna mim, artinya isim fa'il ini fi'il madinya berasal daripada 4 huruf. Baru boleh guna mim. Yang 3 huruf tak boleh. Yang 3 huruf macam tadilah. Doribun guna alif. Yang ni dah 4 huruf. Ya. Musrifin maknanya orang-orang yang apa? Melampaui batas. Ini isim fa'il. Kalau isim maf'ul, tukar baris saja. Musri, tukar naikkan atas. Musro. Musrofin. Naikkan atas seri itu jadi ro ya. Musrofin. Orang-orang yang dilampaui batas. Tambah di. Orang-orang yang di. Ya. Orang-orang yang dilampaui batas. Baik, kita ambil asal madinya 4 huruf. Alif, sin, rofa. Asrofa. Asrofa bila 4 huruf, mudhari'nya mula dengan dhamma ya. Asrofa yusrifu. Asrofa
Yusrifu, amarnya asrif. Asrif, balik atas sebab dia 4 huruf. Asrif. Nahinya la tusrif. Tus, sebab dia 4 huruf. Kalau tas, itu 3 huruf. Ni tus, ya, la tusrif. Baik, ulang semula. Madi dia asrofa. Mudhari'nya yusrifu. Amarnya asrif. Asrif. Nahi la tusrif. Ya. Isim fa'il musrifun. Kalau seorang tinggalkan yanun. Tinggal bariskan fa tu bariskan depan. Pa 2 depan fun. Musrifun. Kalau isim maf'ul musrafun. Ya. Musrifun, musrafun. Macam tu ya. Ya. Sekali lagi sebut asrafa, mudhari, yusrifu, amar, asrif, nahi, la tusrif, isim fa'il, musrifun, isim maf'ul, musrafun. Ini boleh dijadikan contoh bila jumpa 4 huruf, ya. Boleh dijadikan contoh bandingan dia. Apa bentuk dia, ya. Baik, ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-6. Wakam dan berapa banyakkah. Wakam dan berapa banyakkah. Arsalna, telah kami utuskan. Min nabiyin, daripada nabi. Bil awalin, pada orang-orang yang terdahulu. Wama sampai ayat yang ke-7. Wama, dan tidak. Ya'tihim, ia datang kepada mereka. Min nabiyin, daripada nabi. Illa, melainkan. Kanu, adalah mereka. Bihi, dengannya. Yastahzi'un, mereka perolok-olokkan. Semak semula. Wakam, dan berapa banyakkah arsalna, telah kami utuskan. Min nabiyin, daripada nabi. Fil awalin, pada orang-orang yang terdahulu. Maksudnya nabi, rasul, bukan hanya Nabi SAW saja. Sebelumnya umat-umat dulu pun Allah telah utuskan, ya, rasul-rasul ini dan juga nabi-nabi. Ya, sebelum Nabi Muhammad dah ada beberapa rasul sebelumnya. Wa ma ya'tih min nabiyyin, dan tidak ia datang kepada mereka daripada seorang nabi. Ila kanu biyastahzi'un, melainkan adalah mereka dengannya mereka berolok-olokkan. Jadi kedatangan para nabi semua jadi bahan olok-olokkan umat masa itu. Termasuklah Nabi SAW juga sentiasa diperolok-olokkan, dipersenda-sendakan oleh, ya, orang Arab Mekah masa itu, ya, orang kafir Mekah. Jadi bukan hanya Nabi SAW saja bernasib demikian. Rasul-rasul dulu pun
sampai merajuk-rajuk pun ada. Ya, seperti Nabi Yunus sampai dia merajuk dengan kaumnya. Pun ada. Ya. Macam itulah maksudnya. Baik. Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Okey ya. Kita semak semula. Tata bahasa dia. Arsalna. Ini fi'il madhi 4 huruf. Na tu penambahan domir. Kalau asal ia tu sampai lam saja. Arsalah. 4 huruf. Arsalah mudhari'nya apa? Arsal. Buka mic ya kalau nak cakap. Yursilu. Sebab dia 4 huruf, ya, kena mulakan dengan baris dhammah. Ingat tadi, macam musrifun tadi. Asrofa. Sama timbangan dia. Jadi arsala mudhari'nya yursilu. Yursilu. Amarnya arsil. Arsil. Nahi dia la tursil. Mesti lupa tu. 4 huruf. Fi'il nahi dia baris dhammah ya. La tursil. Ya. Ulang balik. Madi arsala. Mudhari yursilu. Amar arsil. Nahi la tursil. La tursil. Isim fa'il gunakan mim. Mursilun. Mursilun. Isim maf'ul mursalun. Mursi mursa. Ya, mursi mursa. Mursalun. Ya. Baik. Kita tengok ayat selanjutnya yang ke-7 tadi, wa ma ya'ti min nabiyyin illa kanu bihi yastazi'un. Yastazi'un pula. Macam mana nak buat fi'il amar yastahzi'un? Matikan apa? Matikan hamzah. Matikan hamzah bunyi apa? Zi. Zi. Bunyi zi. Kemudian tengok pangkal. Pangkal tu ya kita buang, tinggal sin. Sin tanda mati. Tanda mati boleh bunyi tak? Tak boleh letak apa? Letak alif. Apa nak bunyikan? As ke is? Bunyikan bawah. Bunyikan bawah is. Jadi sekarang bunyinya istahzi. Istahzi. Ya. Istahzi. Nahi dia ikut yang ada ni. La tastahzi. Yang boleh baris depan 4 huruf. Ini bukan 4 huruf. Ni 6 huruf. Ya. La tastahzi. Fi'il nahi dia. Madinya istahza'a. Madi dia alif sin bunyikan bawah. Istahza'a. Hamzah atas a tu. Istahza'a. Ya. Baik, ulang balik. Madi apa? Istahza'a. Mudhari yastahzi'u. Amar istahzi. Nahi
La tastahzi. Istahza'a yastahzi'u istahzi la tastahzi. Tu. Ya. Isim fa'il lah, isim fa'il. Macam mana isim fa'il? Letak mim. Bukan mis, mus. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Mustahzi'un ni mana yang diperolok-olok, yang memperolok-olokkan. Yang memperolok-olokkan. Kalau isim maf'ulnya mustahzaun. Siapa sebut tadi? Mustahzaun. Senang ya, kalau yang lebih daripada 3 huruf, 4, 5, 6, isim fa'ilnya senang. Tukar baris saja. Ya, bawah naik atas. Macam tu. Mustahzi, mustahza. Macam tu. Ya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke 7 ya. Ayat yang ke-7 dah, ayat ke-8. Baik, ayat yang ke-8. Fa'ahlakna, maka telah kami binasakan. Maka telah kami binasakan. Asyadda, lebih sangat. Minhum, daripada mereka. Batshan, kekuatan. Wamado, dan telah berlalu ia. Mathalu, contoh. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Semak semula. Wa ahlakna asyadda minhum batsyah, maka telah kami binasakan lebih sangat daripada mereka kekuatan. Maksudnya, ya, orang-orang dulu lebih kuat lagi, ya, dibandingkan dengan orang-orang kafir Mekah. Ya, janganlah orang kafir nak Mekah nak sombong. Orang dulu-dulu yang dibinasakan Allah, ya, mereka lebih kuat, lebih gagah, ya. Fa wa madha masalul awalin, dan telah berlalu ia contoh orang-orang yang terdahulu. Madha ni daripada perkataan madi. Ya, madi. Jadi kita pegang madi kan yang dah lepas, dah berlalu. Fi'il madi, fi'il yang dah lepas, ya. Jadi ni madha. Dia punya madi dia, madha. Baik, di sini ada satu perkataan ahlakna. Ahlakna ni berapa huruf ya? Ahlakna. Na tinggalkan. Tinggalkan na. Na tu domir tambahan. Alif halam kaf saja. Alif halam kaf berapa huruf? 4 huruf. Ahlaka. Ya. Apa mudhari ahlaka? Kalau 4 huruf. Mulakan dengan dhammah. Ada contoh-contoh atas tadi yang disalin-salin tu, samalah. Buatlah perbandingan. Ahlaka yuhliku. Amarnya apa? Macam ni kalau susah sangat nak buat fi'il amar 4 huruf,
Ingatkan macam ni. Kalau ahlaka madi, amarnya bawakan ahlik. Ahlik. Apa fi'il amar. Kalau madi ahlaka, bari atas. Kalau fi'il amar matikan bawah, ahlik. Jadilah fi'il amar. Ya. Sebab 4 huruf fi'il amarnya mesti baris atas, ya, ahlik. Kalau nahi, la tuhlik, sebab dia 4 huruf bunyi depan. Baik, ulang semula. Madi ahlaka, mudhari yuhliku, amar ahlik, nahi la tuhlik. Kalau isim fa'il, guna mim, muhlikun. Mana muhlikun tu mana yang membinasakan. Kalau isim maf'ulnya, muhlakun, muhlah, ya. Muhlikun, muhlakun. Baik, ayat yang ke-9. Walain, dan demi jika. Walain, dan demi jika. Sa'altahum, telah bertanya engkau akan mereka. Atau kepada pembicaraan cantik. Telah bertanya engkau kepada mereka. Man, siapakah? Khalaqa, telah menciptakan ia. As-samawati, akan langit-langit. Wal ardo, dan bumi. La yakulunna, nescaya mereka mesti berkata. Khalaqa, telah menciptakan, khalaqahunna, telah menciptakan ia akan sekaliannya. Al-Aziz, oleh Tuhan yang Maha Gagah. Al-Alim, lagi Maha mengetahui. Semak semula. Walain, dan demi jika. Sa'altahum, telah bertanya engkau akan mereka. Man, siapakah? Khalaqas samawati, telah menciptakan ia akan langit-langit, wal ardo, dan bumi. Maksudnya, wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada mereka, ya, orang-orang kafir Mekah, atau kepada kaum kau, kalau engkau tanya, siapa yang jadikan langit dan bumi ni? Bahasa dia macam tu. La yakulunna, nescaya mereka berkata, khalaqahunnal azizul alim. Ya, nescaya mereka mesti berkata telah menciptakan akan sekaliannya ialah Tuhan, oleh Tuhan yang Maha Gagah, lagi Maha mengetahui. Ya, mereka mengakui, ya, Tuhan yang menciptakan. Tapi kenapa mereka sembah berhala? Ya, sudah tentu tidak lain, ya, berhala itu hanya sebagai perantaraan. Dia tahu Allah yang ciptakan langit dan bumi. Tapi berhala tu, ia ibarat perantara untuk menyampaikan hajat dia pada Allah. Ya. Itu pahaman-pahaman musyrikin macam tu. Ya, berhala itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah buat mereka untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Sebab mereka berfaham begini. Ya, kalau kita jumpa raja kenal kita. Raja tak kenal kita. Kita rakyat kenal dia.
Tapi raja tak kenal kita. Jadi caranya macam mana kita nak kenal raja? Ya, kita kena berkawan dengan orang yang hampir kepada raja. Ya, maka orang yang hampir kepada raja inilah wasilah untuk memperkenalkan kita kepada raja. Ya. Maka dengan perantaran tu raja pun kenallah kita. Ya. Itu pahaman musyrikin terhadap tauhid. Ya, jadi Allah tak kenal kita. Jadi kita kena melalui wasilah. Wasilah inilah yang akan memperkenalkan kita dengan Allah, yang akan menyampaikan permintaan kita dengan Allah. Kalau kita berfaham macam itu, samalah dengan faham orang musyrikin. Sebab dia menyamakan Allah seperti manusia. Menyamakan Allah seperti raja. Ya, raja manusia. Bila menyamakan Allah dengan makhluk, hukumnya syirik. Ya. Sebab itu kita kena faham. Ya. Orang-orang kita juga ada begitu. Dia kalau nak berdoa, dia minta kepada wali-wali. Dia sebut wali-wali untuk menyampaikan hajatnya pada Allah. Itu namanya perantara. Sama faham musyrikin. Tinggal lagi musyrikin dia letak berhala. Yang kita ni tak letak berhala. Kita seru saja. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Syekh Suhaimi, Ya Jibril, Ya Mikail, ya. Tolonglah sampaikan hajatku pada Allah. Macam tu. Dia minta kepada, ya, perantara ini. Ini yang salah. Ini yang syirik. Pahaman macam ni sama pahaman orang musyrikin. Dia tahu Allah ciptakan langit dan bumi, ya, tapi dia sembah berhala. Kenapa? Sebab itu perantara, disebutlah wasilah. Wasilah sebagai perantara, penyampai kepada Allah. Kita jangan buat macam tu. Sebab nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu tauhid. Akan engkau kami sembah dan akan engkau minta pertolongan. Sembah terus pada Allah, minta tolong terus pada Allah. Tak payah perantara-perantara. Ya. Bagaimana pula kalau minta orang doakan kita? Itu ya dibolehkan sebab ya di situ ya mereka masih mampu untuk berdoa. Kalau dia dah mati tak mampu nak berdoa, maknanya kita tak boleh minta kat dia. Minta orang tolong doakan. Orang tu mampu, dia masih hidup, ya Allah. Tolonglah, ya, ringankanlah penderitaan si fulan, ya Allah. Didoakan. Tak ada salah. Sebab dia masih ada kudrat, ada kuasa. Ini yang salah ni, kita seru yang dah mati. Orang yang dah mati, wali-wali, ya, yang dah mati, kita seru dia jadi perantara, itu yang salah. Ya. Okey. Dalam ayat ini kita ada perkataan sa'altahum, sa'alta. Ya. Sa'alta ni 3 huruf, sa'alah. Sa'alah. Ta tu penambahan domir. Ya, jadi sa'alah. Mudhari'nya yas'alu. Saya bagi madi dia dah betul ni sa'alah, mudhari'nya yas'alu. Kalau nak buat fi'il amar macam mana yas'alu? Cuba yang betul is'al. Siapa sebut is'al tu? Sebab dia 3 huruf. 3 huruf tak boleh bunyi atas. Dia kena bunyi bawah, is'al. Nahinya siapa tahu? Nahi. Kalau nak cakap tu kalau buka mic, ya, la tas'al. La tas'al. Cuba ulang balik. Madinya sa'ala. Mudhari'nya yas'alu. Amar is'al. Nahi la tas'al. Isim fa'il sa'ilun. Sa dia panjang, sa'ilun. Ya. Isim maf'ulnya 2 alif macam mana? Sa hamzah. Itu hamzah, yang itu hamzah. Sin alif hamzah lam. Hamzah tu ada rumah lah, ada rumah dia.
Sa'ilun. Baik, depannya khalaqa. Fi'il madi. Khalaqa mudhari'nya yahluku. Yahluku. Cuba buat fi'il amar daripada yahluku. Macam mana buat fi'il amar daripada yahluku? Amarnya apa? Macam-macam bunyi. Siapa yang sebut uhluk tu betul. Uhluk. Sebab luk tu bunyi depan, jadi awalnya pun depan. Uhluk. Nahinya? Nahi dia? La tahluk. La tahluk. Ulang. Khalaqa. Lagi. Yahluku. Lagi. Uhluk. La tahluk. La tahluk. Isim fa'il. Khaliqun. Isim maf'ul. Mahlukun. Mahlukun. Khaliqun isim fa'il. Isim maf'ulnya mahlukun. Tak, isim maf'ul. Isim fa'ilnya tak ada mim. Isim maf'ulnya bentuk dia mesti mahlu. Maf'ulun. Mahlukun. Tak. Tiga huruf. Cuba tulis. Mahlukun. Mim, ha, lam, wa, qaf. Mim, ha. Mim, ha, lam, wa, qaf. Isim maf'ulnya mahlukun. Mahlukun ni timbangan dia maf'ulun. Mim, fa, ain, lam, waw. Maf'ul. Mim, fa, ain, waw, lam. Mim, fa, ain, waw, lam. Maf'ulun. Kalau isim maf'ul untuk 3 huruf bentuknya mesti sama. Maf'ulun. Ya. Ni mahlukun. Okey ya, satu ayat lagi habiskan. Satu ayat lagi. Allazi, Tuhan yang. Ayat yang ke-10 ya. Allazi, Tuhan yang. Ja'ala, telah menjadikan ia. Lakum, bagi kamu. Al-ardo, akan bumi. Mahda, sebagai hamparan. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. Lakum, bagi kamu. Fiha, padanya. Subulan, jalan-jalan. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tahtadun, kamu terpimpin. Semak. Tuhan yang telah menjadikan ia bagi kamu akan bumi sebagai hamparan, dan telah menjadikan ia bagi kamu padanya akan jalan-jalan. Mudah-mudahan kamu terpimpin. Allah telah menjadikan bumi ini seolah-olah macam perbandani terhampar. Kerana apa? Luasnya bumi ini, ya, kita tak nampak pun, ya, dia bulat. Macam seolah terhampar. Macam itulah. Sebenarnya bulat. Ya. Tapi, ya, kerana luasnya tadi nampaklah terhampar. Dan telah menjadikan ia bagi kamu padanya jalan-jalan. Adanya sungai-sungai, gunung ganang, itu sebagai
tanda-tanda ya perjalanan kamu. Orang musafir dulu kalau nak tengok dia tengok gunung, itu sebagai tanda-tanda dia. Dan kadang ikut urutan sungai, iaitu sebagai tanda-tanda jalan buat dia. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu terpimpin. Terpimpin ini sampai hajat tempat ya kamu ya berhenti, tempat kamu musafir. Baik, satu perkataan di sini kita habiskan saraf dia. Perkataan ja'ala. Ja'ala mudhari'nya ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu. Kalau amar? Oh, sorry, tutup kejap ya. Ja'ala ya ja'alu. Kalau amar? Ija'al. Nahi? La taj'al. La taj'al isim fa'il? Ja'ilun. Isim maf'ul? Maj'ulun. Apa? Ikut tadi mahlukun sama. Maj'ul. Itu 4 huruf. Yang 3 huruf bentuk dia mesti yang ini maj'ulun ni, maf'ulun. 4 huruf dia tak ada bentuk ni. Yang 4 huruf dia tukar baris. Macam tadi. Ya. Kalau musri pun musrafun. Musra, macam tu. Tapi kalau ja'ilun dia tak boleh ja'ulun, tak boleh maj'ulun. Untuk 3 huruf. Ya. Lain sekali bunyikan madi dia ja'ala, mudhari yaj'alu, amar ij'al, nahi la taj'al, isim fa'il ja'ilun, isim maf'ul maj'ulun. Ya. Okey, sampai situ, sampai ayat 10. Akan datang ayat 11 sampai ayat 22 ya. Tandakan sampai ayat 22. Sadaqallahul azim.